Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwahi azwajihi wa zuriyatihi wa ashabihi ajma'in, wa likafatil anbiya'i al-mursalin wa li jami'il ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'un lillahi wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma mujadalatu ahadikum fil haqqi yakunu lahu fid dunya bi ashadda mujadalatan minal mu'minina li rabbihim fi ikhwanihim alladhi udkhilun nar. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulun Rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yahujjuna ma'ana fa adkhaltahumun nar. Qal fayaqul idhabu fa akhriju man araftum minhum. Qal fayatunahum fayarifunahum bisuwarihim. فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ النَّارُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ إِلَى كَعْبَيْهِ فَيُخْرِجُونَهُمْ فَيَقُولُونَ رَبَّنَا قَدْ أَخْرَجْنَا مَنْ أَمَرْتَنَا. قَالَ وَيَقُولُ أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزْنٌ دِينَارٍ مِنَ الْإِيمَانِ. Summa qal man kana fi qalbihi waznu nisfi dinar hatta yaqula man kana fi qalbihi waznu dharrah, atau kama qal. Wa qala Abu Sa'id faman lam yusaddiq falyaqra hadhihi al-ayah inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ila azima, atau kama qal. Hadis sahih rawahu an-Nasa'i. Seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata di ketika mana yaumul qiyamah, selepas daripada ditentukan siapa yang menjadi ahli syurga dan siapa yang menjadi ahli neraka, di saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan bagi sedikit masa untuk orang-orang yang beriman. Kok-kok mereka ada benda-benda apa yang mereka tak puas hati, mereka boleh
request kepada Allah. Tuan-tuan tengok macam mana tasamuhnya Allah, macam mana demokrasinya Allah. Nabi kata, ma mujadalatu ahadikum fil haqqi yakunu lahu fid dunya. Nabi kata di saat itu begitu dahsyat orang yang beriman ni, depa berdebat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata debat atas dunia ni, kalau kita tengok orang berdebat sampai nampak orang tengkuk ni, nampak merah muka, Nabi kata tak ada apa lagi nak dibandingkan dengan debatnya orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala semasa yaumul qiyamah. Pasal apa yang mereka debat dengan Tuhan ni? Pasal apa? Sebab mereka tengok fi ikhwanihim alladhi udkhilun nar. Yang mereka debat ni, mereka mempertahankan saudara mereka, ikhwanihim, kawan-kawan mereka hak duduk dalam api neraka. Mereka tertanya-tanya, pasal apa papa ni duduk dalam api neraka? Mereka ni orang bagus, mereka ni orang yang hebat, mereka ni atas dunia ni bagus, tapi pasal apa mereka duduk dalam api neraka? Pasal apa kami duduk dalam syurga? Mereka tanya. Yaqulun, mereka kata kepada Tuhan, Rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana. Mereka kata, ya Allah, ni kawan kami ni, mereka ni semayang sekali dengan kami, mereka salat jemaah dengan kami, mereka mengaji sekali dengan kami, mereka pergi menadah kitab sekali dengan kami, tapi pasal apa mereka duduk dalam api neraka? Tuan-tuan nampak yang kata Tuhan tu dia buka pintu kepada orang yang beriman ni. Kok ada tak apa hati apa? Hang tanya. Ni yang kata Tuhan ni. Wa yasumuna ma'ana. Depa ni puasa sekali dengan kami. Kami tahu semayang tarawih depa tak tinggal. Depa puasa dengan Quran, depa duk baca, duk buat tadarus. Depa ni orang bagus. Awak yang pergi duduk dalam api neraka ni. Wa yahujjuna ma'ana. Saya kenal dia, orang beriman ni kata. Kenal macam mana? Saya bermusafir dengan dia. Wa yahujjuna ma'ana. Saya keluar pergi haji dengan dia. Saya duduk satu maktab, saya duduk satu hotel, saya demam di sana, dia yang duk jaga saya, dia yang duk bagi sabak dekat saya. Saya kenal haji ni orang bagus. Fa'adkhaltahumun nar. Tapi hari ni ya Allah, kamu masukkan mereka dalam api neraka. Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kata apa? Tuhan kata, idhabu fa'akhriju man araftum minhum. Tuhan kata, lah ni hampa pi kepada api neraka, hampa pi tarik siapa-siapa yang hampa kenal, siapa-siapa kawan yang hampa minta tadi ni, hampa tarik mereka keluar daripada api neraka. Allahu Akbar. Tuan-tuan, dengar hak ni, jangan kita untuk tidak berkawan dengan orang-orang soleh. Mulai daripada hari ni kita dengar hadis riwayat An-Nasai, hadis ini hadis sahih. Kita tahu kata nanti orang yang saleh, orang yang bagus, dia boleh tolong kita kalau kita terlempak masuk api neraka. Sebab kita tak tahu, walaupun kaki semayang sekalipun tuan-tuan, keluar-keluar langkah pun mulut maki orang sedap ya. Walaupun puasa sunat tak berhenti. Abang kata aku pergi lambat sikit malam ni pasal aku nak buka puasa. Puasa dia kata. Oh, puasa sunat tak berhenti pun, tapi burukkan orang ni cukup banyak. Dalam paket dia ni, rahsia siapa yang tak ada, semua ada. Tepuk keluar. Boleh faham tuan-tuan? Maka Tuhan kata apa? Hampa pi, hampa nak sangat, hampa pi ke api neraka, hampa pi cari man araftum minhum. Siapa di kalangan mereka yang hampa kenal, hampa tarik bawa keluar. Allahu Akbar. Mak pak dapat dah waktu tu. Kalau lah mak pak duduk dalam api neraka ni, mak anak mak dia mesti dapat dah. Ayah mesti dapat dah. Kan pak nakan buat semua tu mesti dapat dah. Pak mentua tu tak apa nak dapat lagi. Kan hatang tu dia tak apa nak ni dengan pak mentua.
kata Nabi SAW, fayatunahum fayarifunahum bisuwarihim. Nabi kata apa? Nabi kata mereka pi dekat api neraka tu, mereka tengok-tengok, mereka kenal kawan-kawan dia duk kena bakar teruk dah, pakat duk gamit mah lari bapak dia rabat tebing api neraka tu, pegang tangan Allah, peluk, cium semua. Terima kasihlah aku duduk dalam list hang. Nabi kata apa? Faminhum man akhadathu an-nar ila ansafi saqai. Nabi kata waktu keluar tu ada yang hangui ni sampai betik. Hangui ni dekat betik, tuan sekalian. Dan Nabi SAW kata wa minhum man akhadathu ila ka'bai. Ada yang hangui terbakar dekat buku lali, ada. Sebab mereka atas dunia buat benda baik juga, cuma ada sikit-sikit benda yang menyebabkan mereka terjatuh dalam api neraka. Biasa tuan-tuan sekalian. Kadang hasad dengki ada juga, kadang tak puas hati, kan ada. Dia benda semayang bukan tak semayang, kadang bercakap ni depan orang, dia bercakap ikut dan menjatuhkan maruah orang, ada juga macam tu. Ini di antara dia. Bila mereka dah bawa keluar tuan-tuan sekalian, maka mereka kata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana qad akhrajna man amartana. Ya Allah, kami dah bawa keluar dah kawan-kawan kami semua ni. Ni mereka ni kami bawa keluar. Maka Tuhan kata apa? Akhriju man kana fi qalbihi waznu dinarin minal iman. Kira nak tarik kawan nak masuk dalam syurga dah. Tuhan kata tunggu saat. Aku bagi lagi kepada hampa kota untuk hampa pergi tengok saat dalam api neraka tu. Kok ada kawan-kawan yang hampa kenal, kawan-kawan hampa kenal, yang dalam hati mereka ada iman sebesar duit shilling. Hak mana ada iman sebesar duit shilling, hampa kami tarik keluar masuk surga sekali. Allahu Akbar tuan-tuan. Dia ni tak pernah semayang, dia ni tak pernah puasa, dia ni tukang maki orang buat kuliah dia ni. Hamba pergi mana? Pergi kuliah. Hak tu hamba tahu duk maki orang, duk minta duit kau. Yang tu Tuhan buka juga. Tuhan kata lah ni, kalau hang nak pergi tolong, hang pergi tolong. Ni kita hadap main ni. Kalau kita ahli syurga, pergi tengok saya. Tuhan kata kok ada tak ada orang hadap maki hamba, orang hadap kata ke hamba, orang duk buat macam-macam ke hamba. Hamba pergi tengok saya. Kalau hamba nak tarik untuk keluar daripada api neraka, yang tu terserah kepada hamba. Tuhan bagi kepada kita. Hamba pun demai. Baru nak tahu dulu hang ni muka aku hang duk maki pagi-pagi aku start mutu nak pergi semayang, hang kata duk apa pagi orang nak lena duk hingang apa waktu subuh. Hang kata kat aku hari ni aku nak tolong hang. Dia apa kelopok lari mai kat kita hantar sekalian. Dia apa kita tarik keluar. Yang ada iman, selagi mana dia tidak mensyirikkan Allah, selagi mana dia tidak menyekutukan Allah. Golongan kedua ni duduk atas tu dah nak masuk dalam syurga dah. Summa qala Allah, Tuhan kata lagi, Tuhan kata man kana fi qalbihi waznu nisfi dinar hatta yaqula man kana fi qalbihi waznu dzarrah. Tuhan kata pergi cari lagi siapa yang ada setengah iman daripada setengah duit shilling. Tadi 1 shilling, ni setengah. Entah, dia berasa juga dia nak pick up bomo, dia berasa juga dia kata aku kalau pick up bomo tu pun kemai juga, tapi tak edit, makna dia ada setengah. Nampak tak? Dan Tuhan kata pergi cari yang ada sebesar zarah iman, ada sikit aja iman besar zarah, tarik dia bawa keluar juga daripada api neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hadis ni hadis sahih riwayat Imam An-Nasa'i. Tuan-tuan, kesimpulan daripada hadis ni nak abang apakah kita, yang pertama sekali, cukup beruntung untuk kita jadi orang yang saleh ni tuan-tuan. Pasal apa? Sebab kita boleh tolong orang ketika mana di akhirat nanti. Tak rugi jadi orang saleh, tak rugi semayang, tak rugi main mengaji, tak rugi puasa, tak rugi pergi haji, tak rugi buat amalan sunat, tak rugi kita menghidupkan malam, tak rugi kita baca Quran, tak rugi tak kata kat orang ni tuan-tuan, tak rugi. Pasal apa? Satu hari nanti kalau ditakdirkan kita duduk dalam syurga, kita nak masuk dalam syurga,
Tuhan akan bagi kepada kita peluang untuk kita tolong orang. Hebat. Yang kedua, banyak akan bersahabat dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, sebab kemungkinan kita juga akan minta tolong daripada dia. Boleh faham tuan-tuan? Kawan dengan orang saleh ni, orang kaki mengaji berkawan dengan dia. Kurang-kurang kita pun kaki mengaji. Orang yang rajin main semayang di masjid berkawan dengan mereka, tuan-tuan. Kurang-kurang apa? Kurang-kurang dia boleh tolong kita. Boleh nak? Sekali kita pergi kata, aku berkawan dengan hang ni, aku tak semayang, tak apa, aku nanti hanya lupa tolong aku. Oh, dekat lagu tu hang lempak dalam kolah bang. Boleh faham tak sekalian? Yang ketiga, mulai daripada saat ini, daripada kita baca hadis ni, start daripada ni tuan-tuan sekalian, kita kena mula tingkatkan amal yang saleh. Kena mula dah. Baca Quran, hak mana tinggal lama, mula baca Quran. Mengaji, hak mana kita kadang-kadang kita ambil sebulan sekali yang mengaji, mula duk tambah dah. Tak ada mengaji di surau, cari di masjid lain. Cari, pergi mengaji, tuan-tuan. Bagi ada amalan-amalan ni dan istiqamah dengan amalan ni. Pasal apa? Pasal nak jadi orang saleh. Kurang-kurang, tuan-tuan, kita boleh bantu orang. Tak boleh bantu orang jauh pun, boleh bantu keluarga kita pun dah haji dah. Ayah kita perlukan pertolongan, anak kita perlukan pertolongan, mak kita perlukan pertolongan, tuan-tuan. Yang tu cukup. Mulai saat ini buat amal soleh, tuan-tuan sekalian. Semayang berjamaah jangan tinggal, puasa sunat kita tingkatkan, dan amalan-amalan yang lain. Yang keempat, jangan kita buat syirik kepada Allah. Ingat, jangan buat syirik kepada Allah. Pelihara betul-betul iman kita dengan bersungguh-sungguh. Benda nak jadi syirik benda mudah ya. Sikit je tak nak jadi syirik, sikit aja. Tengah duk panas elok-elok, hujan turun. Malam apa hari ni, dia main tahun tu, dia main kacau sikit aja. Kan? Tengah buat turun dengan apa, bunga mangga dengan bunga telur apa tu nak pergi Minang, anak dara orang. Dewa pula melakukan lintas hormat di bawah van kita. Perut lari kita tengok-tengok dah. Lagu tu punya pusing. Ingat ke pusing nak beratur ke apa ke? Cancel. Dia kata pasal apa? Hang tak nampak dewa lalu dah. Habis tuan sekalian. Boleh faham tak? Tak mau. Benda-benda macam tu tinggalkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi SAW bersabda, baina ana naimun ra'aitun nas yu'raduna alayya wa alaihim qumusun minha ma yablughu sudiyya wa minha ma yablughu duna dhalik wa urida alayya Umar ibn al-Khattab wa alayhi qamisun yajurruh. Qala Abu Sa'id, famadha awwalta dhalika ya Rasulullah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-din, atau kama qala, hadis sahih rawahu An-Nasa'i. Dalam satu hadis yang lain riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, Nabi kata, ketika mana aku tidur semalam, aku tidur, Nabi kata, ana naimun ra'aitun nas, aku tidur dan Tuhan bagi aku bermimpi. Makna apa tuan-tuan sekalian? Tuhan bagi aku mimpi. Mimpi para Nabi ni mimpi yang betul. Tuhan bagi Nabi mimpi. Dalam mimpi Nabi itu, Nabi kata, yu'raduna alayya wa alaihim qumusun minha ma yablughu sudiyah. Nabi kata, ramai yang aku nampak dalam mimpi ni, mai pakai baju takat dada ya. Tak cukup baju mereka ni, tak pakai ke semua. Ramai dalam kumpulan-kumpulan ramai. Nabi kata, aku tengok sebahagian daripada mereka pakai baju takat dada, takat apa nama orang panggil, ketam dada ke apa, takat tu ya. Dan Nabi kata apa? Wa minha ma yablughu duna dhalik. Ada yang sebahagian hal lain pula, Nabi kata pakai baju kurang daripada tu. Takat boleh tutup hak mana yang perlu tutup ya. Nabi tengok-tengok, pelik bapak ni. Mai daripada mana pakai baju pun tak cukup.
Dan Nabi kata, wa uridha alayya Umar bin Al-Khattab, aku nampak di saat ramai-ramai depa tu, aku nampak Sayyidina Umar Al-Khattab. Nabi kata dalam mimpi dia. Dan di saat itu, wa alaihi qamisun yajurruh, Umar ni pakai lengkap daripada atas kepala sampai ke bawah, sampai pakaian Umar tu yajurruh, meleret-leret pula dah. Hak tadi baju tak cukup, hak tadi baju kurang, tapi Umar ni lebih kain pula dah. Maka Abu Sa'id yang meriwayatkan hadis ni, dia kata apa? Dia kata, madza awwalta dzalika ya Rasulullah. Mimpi itu nak takwil macam mana Nabi ni? Dia tanya Nabi. Maka Nabi SAW kata apa? Nabi kata, ad-din, mimpi itu nak abang, itulah agama yang diamalkan oleh umat di akhir zaman. Nabi kata, makna dia apa tuan-tuan? Di akhir zaman orang mengamalkan agama macam mana pakai baju. Bila sejuk, bila dia rasa kalau tak pakai baju boleh main penyakit kat dia, dia pakai baju bagi penuh. Tapi bila dia dah senang, bila dia dah tak ada masalah, tak pakai baju pun ada. Kadang-kadang panas, baju apa pun tak pakai. Itu diumpamakan agama. Makna dia apa tuan-tuan? Bila perlukan agama, semayang tak berhenti. Bila Tuhan bagi susah sikit, makna dia kita susah, kita cari agama. Semayang hajat tak berhenti-berhenti, tangan ditasbih kira duk mulut duk kumat kamin, subuh duk ada, maghrib duk ada, semayang sunat pun duk tak pernah tinggal. Yang kata surau masjid apa tak pernah tinggal pasal susah. Ni orang yang mengamalkan macam tu. Tapi bila senang tuan-tuan sekalian, tak nampak rupa ruyuk bintang mana kita pun tak tahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi habaq macam tu. Umpama dia, Nabi kata apa? Orang yang pakai baju di akhir zaman seperti orang yang pegang agama. Bila berasa sejuk, dia pakai tebal. Bila berasa panas, dia tinggal terus baju, dia tak pakai apa langsung tuan-tuan. Itulah diumpamakan. Satu lagi hadis kita baca sebelum kita baca kitab, boleh nak? Daripada hadis yang kedua yang kita baca ni tuan-tuan, nak abang apa kat kita, itulah dia ibaratkan agama. Agama ni tuan-tuan, bila berasa susah mengaji kuat, bila berasa susah semayang kuat, baca Quran kuat. Tapi bila senang kadang-kadang buat, kadang-kadang tinggal terus. Yang kata orang akhir zaman ni, seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW, riwayat daripada Abdul Rahman bin Sannah. Nabi kata apa? Nabi kata, bada'al islamu ghariban summa ya'udu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Qila ya Rasulullah wa minal ghuraba. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, alladhina yuslihun idza fasada an-nas, atau kama qala, hadis sahih rawahu Ahmad. Nabi SAW kata, Islam tu mula-mula dia mai dalam keadaan gharib, dalam keadaan asing. Asing ni makna apa tuan-tuan sekalian? Makna dia orang tak peduli kat agama. Nabi Muhammad waktu tu di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, sambil duduk cerita kepada adik-beradik daripada mulut ke mulut ni tuan-tuan. Ada adik-beradik Nabi yang tak peduli. Cerita apa ni? Agama baru, tak peduli. Ada tak peduli. Mana ada Islam dulu tu. Mula-mula mai orang tak peduli. Bila Islam mula-mula menunjukkan semayang dia tuan-tuan, berapa banyak masyarakat Quraisy tengok-tengok dia jadi pelik. Apa ni duk tunging terbalik ni? Saat itu. Dan Nabi kata apa? Nabi kata, summa ya'udu ghariban kama bada'a. Nabi kata agama Islam dia mai mula-mula asing, lepas tu dia diterima oleh orang. Agama Islam ini sampai berkembang, sampai mana hala dia berkembang. Dan Nabi kata akhir zaman dia akan jadi pula summa ya'udu ghariban, dia akan kembali asing seperti mana mula-mula depa mai dulu. Apa makna dia tuan-tuan sekalian? Makna dia dikala manusia akhir zaman ni duk mengamalkan agama, orang nampak pelik.
Hang pakai cara nampak kemas sikit, orang tengok pelik. Hang pi semayang, orang kata, takat sikit-sikit semayang sudahlah, padan-padan lah semayang. Nampak pelik. Nampak bawa kilik kitab pi mata. Amboi dia ni sejak bila jadi ustaz ni macam tu punya duk main kat kita. Duk lama-lama di surau, orang kata jadi kaki surau mak, lepas ni tak sembang orang. Dia jadi macam tu, dia jadi main-mainan orang, dia jadi sindiran orang, dia jadi peli orang. Boleh faham tuan sekalian? Agama. Bila kita cuba membawa satu solusi agama, orang tak boleh terima. Dulu orang boleh terima nak cerita tentang agama. Apa masalah? Kembali kepada Allah. Apa masalah? Kembali kepada Nabi. Tapi hari ni bila ada masalah, kita cuba bawa agama sebagai jalan keluar, orang tolak agama. Nak bawa hukum agama pun orang duk fikir lagi. Cari hukum lain dulu. Pasal apa? Nampak asing, nampak tak sesuai. Boleh faham tak? Boleh keras tu boleh. Boleh pergi Myanmar lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nabi kata fatuba lil ghuraba, yang ni nak kena ambil. Nabi kata beruntunglah orang-orang yang asing ni. Macam mana agama orang tengok pelik, orang tengok asing. Nabi kata fatuba lil ghuraba. Nabi kata untunglah orang yang pelik, untunglah orang yang asing ni. Nabi kata. Sahabat Nabi kata apa? Ya Rasulullah, wa minal ghuraba. Siapa orang hak pelik? Siapa orang asing ni? Maka kata Nabi SAW, alladzina yuslihuna idza fasada nas. Orang hak boleh dok buat baik lagi dikala manusia sudah hancur akhlak depa. Orang hak boleh mai ke masjid lagi dikala manusia nampak kalau betul-betul mengamalkan agama, hampa akan mundur, hampa jadi kono, hampa akan jadi orang yang tertinggal masa depan hampa. Tapi kita dok boleh straight lagi, kita dok boleh istiqamah lagi. Orang yang pada hari ni tuan-tuan sekalian, ni janggut, serban, jubah, orang tak pakai dah semua ni pakai hak ni payah, tapi kita tetap istiqamah. Orang yang macam ni Nabi kata al-ghuraba. Dikala orang duk buka aurat tuan-tuan, kita tetap menutup aurat. Orang ni ghuraba. Dikala orang dah mula tinggal semayang, kita tetap solat, kita tetap main semayang berjamaah, kita terus dan istiqamah. Orang ni ghuraba. Dikala orang tak baca Quran dah, orang kata Quran ni nak baca bulan puasa, Quran ni baca waktu orang mati sudah, yang puluh nak baca sampai tiap-tiap hari ni pasal apa? Dia tetap menggunakan dan baca Quran tiap-tiap hari. Orang ini ghuraba. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nak cari orang macam ni tak ramai. Nak cari orang macam ni tak ramai. Malam ni nampak surau ni nampak ramai mai ni tuan-tuan, tapi hak tak mai lagi ramai. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Jadilah orang yang ghuraba, sebab orang yang ghuraba dia diberikan satu keuntungan oleh Nabi. Nabi kata beruntung depa ni. Kadang-kadang tuan-tuan, sikit bukan bermakna salah dan banyak bukan bermakna betul. Tuan-tuan pegang yang tu satu aja. Jangan nampak kadang ada orang syok ramai belum tentu betul. Kadang orang syok ramai tu tak betul. Walaupun sikit, biarlah benar tuan-tuan. Yang tu yang kita mahu. Mudah-mudahan mukadimah kita baca bagi manfaat kepada kita insya-Allah. Baik tuan-tuan, buka kitab kita. Duk gosok kitab lama lah, bila ustaz nak buka ni, kita buka. Baik, kitab Bahrul Mazi jilid 17. Bahrul Mazi jilid 17. Malam ni tuan-tuan, alhamdulillah bersama dengan kita Majlis Ilmu Pulau Pinang yang duduk buat video, kadang duk cut video apa semua tu, malam ni ada dengan kita. Mudah-mudahan lepas pada ni surau Ittihadiyah kita ni akan mula dikenali orang lah insya-Allah. Insya-Allah tuan sekalian. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Baik, tuan-tuan tengok muka surat. Kalau hak Rumi Jawi ni muka surat 10. Kita masih lagi berada dalam nama-nama Yaumul Qiyamah. Kan berapa bulan dah lama dah ni. Malam ni insya-Allah dia akan habis entah malam ni. Baik.
Dia kata apa? Yaumun la tamliku nafsun li nafsin syai'ah. Itu di antara nama kepada hari kiamat. Artinya hari yang tiada kuasa menolakkan mudarat, iaitu azab oleh seseorang daripada seseorang akan sesuatu benda. Hari itu tuan-tuan sekalian tak boleh dah. Yang kata hari kiamat ni apa? Hari yang kalau kita buat salah dekat orang, kita akan bertemu dengan kawan tu. Untuk dia akan minta pertanggungjawab di hadapan Allah. Tuan-tuan pegang satu tu ya. Makna dia, kalau hang nak kata ke orang, kalau hang nak maki orang, kalau hang nak buat jahat ke orang, hang nak zalimi orang, satu benda ya kena fikir. Pasal apa? Bukan dekat atas dunia kita lepas, tak ada masalah. Di hadapan Allah kita tak lepas. Di sana juga nama dia Yaumul Qisas, iaitu hari balas balik. Apa yang kita buat ke orang, kita akan dibalas balik. Nanti dia akan sampai, tuan-tuan, kita baca kitab dia akan sampai yang kata Yaumul Qisas tu makna apa. Sehingga kan kata Nabi SAW, dahsyatnya kita Yaumul Qiyamah duduk di padang mahsyar yang sampai kaki kita duk pijak atas kaki orang tu. Pasal apa? Sebab bukan dekat manusia dikumpulkan, malah binatang juga akan dikumpulkan. Sebab apa? Untuk binatang mengambil hak apa yang telah binatang lain buat kepada dia. Nabi sebut dalam hadis riwayat daripada Uthman Ibn Affan. Uthman kata Nabi SAW sebut satu kambing yang bertanduk al-jalha, satu kambing yang bertanduk menanduk kambing yang tidak ada tanduk. Tuhan bangunkan dan menghidupkan binatang ini. Kambing yang tak ada tanduk tu, dia pergi jumpa Allah, dia pergi kata kepada Allah, dia pergi minta request daripada Allah. Dia kata atas dunia dulu saya ditanduk oleh kambing hak bertanduk, hari ni saya nak minta balas dendam balik kepada dia. Nabi memberikan keizinan kepada kambing tu. Kalau menatang minta pun Nabi bagi, apatah lagi manusia. Boleh faham tuan-tuan? Mana jadilah ni di bumi rahingnya, hampa bunuh, hampa bakar budak-budak, hampa halau keluar daripada rumah, hampa bunuh, hampa takik, hampa cincang, hampa buat macam-macam dekat mereka. Di hadapan Allah hampa tanggung sendiri. Boleh faham tuan-tuan? Tuan-tuan, cerita rahingnya ni lama dah. Sebenarnya rahingnya ni asal daripada perkataan arakan. Arakan tu bahasa Arab al-arkan. Sebab tempat di Myanmar itu, satu tempat tu tuan-tuan adalah tempat perdagangan ni, rahingnya ni. Sebab apa yang bumi Burma marah sangat dekat depa ni? Pasal apa? Tentera dia marah sangat ni pasal depa boleh buat ekonomi sendiri tanpa ambil daripada pemerintah. Mereka boleh bina masjid sendiri, sekupang duit tak minta kat pemerintah. Sebab pemerintah Buddha minta buat apa? Tuan-tuan nampak tak? Sehingga kan mereka boleh hantar pelajar-pelajar keluar negara guna duit mereka sendiri. Pertanian hak mereka buat, tuan-tuan, bela lembu, bela kambing mereka buat, tuan-tuan sekalian. Sehingga kan tak boleh, kerajaan Myanmar tu tak boleh nak lawan macam mana hak mereka buat tu. Tuan-tuan tengok amai sini sudah. Kalau tuan-tuan, saya di balik pulau ada orang rahingnya diberi untuk nak buat ni lah, buat peladangan ni, buat pertanian. Tuan-tuan, mereka buat ni sampai kami di balik pulau lah ni, apa-apa nak cari sayur pergi cari kat mereka. Cara mereka buat cantik, bagus, mereka jaga betul-betul. Kalau di tanah orang pun mereka buat macam tu, apatah lagi di tempat mereka. Itu di antara sebab pasal apa yang bumi rahingnya hari ni bergelojak. Pasal apa? Pasal orang tak puas hati sistem ekonomi mereka. Itu antara sebabnya. Dia bumi ni lama dah, lama dah. Mungkin banyak ustaz cerita, tapi saya pun teringin nak cerita ya lah. Dia bumi Islam asal ada perkataan al-arkan, dan sultan-sultan yang menjadi raja kepada bumi depa ni banyak dah. Start daripada Sultan Sulaiman Shah sampailah berakhir kepada Sultan Sulaim Shah. Cerita ada macam tu. Yang paling jahat ni British hak masuk dalam
yang menjajah Myanmar ni. Depa ni lah yang membebaskan depa ni lah yang buat satu undang-undang untuk undang-undang tu menidakkan ataupun menafikan hak warga negara kepada masyarakat Islam di Myanmar. Sebab tu masyarakat lari keluar. Depa lari pergi Bangladesh, lari pergi negara-negara yang ada berdekatan. Pasal apa? Pasal British dengan kerajaan Myanmar di saat itu nak bunuh bapa Islam ni. Bila dah lari keluar ramai-ramai, tuan-tuan, nampak British pun keluar. Waktu tu lah, selepas daripada British keluar, rakyat Myanmar pula duk lawan pula dengan pemerintah, duk lawan pula dengan kerajaan Myanmar. Bila duk lawan, yang jadi hero siapa dia? Aung San Suu Kyi. Dia jadi hero. Yang tu yang dia dapat Nobel perdamaian pasal membebaskan rakyat dia daripada dicengkam oleh kerajaan waktu tu. Sebagai seorang jeneral waktu tu, yang jadi pemerintah presiden depa tu adalah jeneral. Dia bunuh habis rakyat. Lah ni tuan-tuan, depa beralih untuk nak bunuh umat Islam hari ni. Bila umat Islam masuk balik, maknanya masuk tu dalam keadaan kad apa pun tak ada, kad pengenalan apa pun tak ada. Sebab tu hari ni depa kata orang Myanmar bukan orang Burma, sebab depa lari keluar. Sampai hari ni tuan-tuan sekalian, berapa ratus ribu. Kalau tuan-tuan tengok kajian, buka sikit lah, tengok yang duk ada lah ni 3 juta rakyat dia. 3 juta hak duk kena bunuh beratus ribu tuan-tuan sekalian. Sampai kepada hari ni. Sampai lepas tu keluar pula kenyataan daripada menteri-menteri kita. Antara dia hak peminat bola. Tuan-tuan ada peminat bola ke aku ni? Kan orang suruh tarik balik, tarik daripada Suzuki AFC, kan, tarik sah. Sebab dulu tuan-tuan sekalian, tuan-tuan pernah dengar dulu kita, negara Malaysia pernah tarik pemain bola kita ketika mana sukan Olimpik di Moskow. Saya pun tak ada lagi waktu tu. Pasal apa? Pasal nak tunjukkan, kata tak puas hati. Soviet waktu tu menyerang Afghanistan, kan menyerang mana saya tak pasal. Olimpik tuan-tuan, yang mana negara-negara kuasa-kuasa besar, negara-negara gergasi, kita boleh tarik mai untuk menyatakan kita tak puas hati dengan serangan tu. Tiba-tiba umat Islam kita hari ni tak boleh. Kalau kita tarik, kena tindakan dia nak keluar ni. Boleh faham tuan-tuan? Allah hang jawab di hadapan Allah. Yang tu jawab di hadapan Allah. Semata-mata bola baru dia hantar bola lagu tu, kita tinggal umat Islam tuan-tuan. Orang jenis macam ni. Allahu akbar. Baik, mari kita balik ke kitab tu. Tak boleh lagi dia merawit pergi kolej, lambat pula. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ingat tuan-tuan, nak buat salah kat orang, nak buat jahat kat orang, akan ada Rabbul Jalil punya mahkamah. Di sana tuan-tuan, kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan yang bernama yauma yuda'una ila nari jahannam da'a. Artinya hari yang ditolakkan sekalian orang kafir itu ke dalam neraka jahanam akan sebagai tolak yang keras. Hari itu orang kafir semua kena lempak masuk api neraka. Tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi SAW, kafir ni tuan-tuan, antara yang kafir yang tak keluar daripada api neraka, tuan-tuan sekalian, orang yang kafir daripada segi akidah. Tapi kalau orang yang kafir daripada segi nikmat yang Tuhan bagi, dia boleh dikeluarkan daripada api neraka. Boleh faham tuan-tuan? Makna dia kafir ni banyak. Yang kata kafir nikmat ni apa? Tuhan bagi kaki, Tuhan bagi telinga, Tuhan bagi mata, kita tak guna untuk beribadat kepada Allah. Yang tu kafir nikmat lah tu. Cuma kita tak gunalah perkataan kafir ni pasal apa? Pasal perkataan ni sensitif. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Orang tak semayang, kafir lah tu. Sebab Nabi kata, man taraka salatan muta'ammida faqad kafara jihara. Nabi kata, siapa yang tinggal semayang secara sengaja, dia itulah kafir, Nabi kata. Tapi itu kafir apa? Ulama guna perkataan kufur nikmat. Kufur tu kafir lah. Boleh faham tuan-tuan? Tapi kalau buh kafir tu marah pula. Jadi tak gunalah perkataan tu. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Ketika mana orang yang kafir nikmat, Tuhan bagi kepada dia sihat, dia tak main masjid, tak semayang, tolong orang Islam, tak mau tolong, di saat tu tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala akan keluarkan seorang daripada mereka.
Tuhan kata dekat dia, Tuhan kata, kalaulah aku beri kepada hang zahaba, emas sepenuh langit dan bumi ini, dan aku minta untuk dijadikan tebusan hang keluar daripada api neraka, hang mau tak mau bagi kat aku emas tu? Dia kata, aku akan bagi Tuhan. Kalau hang ada emas sepenuh langit dan bumi, Tuhan kata kat dia, aku minta untuk jadi ikat jamin daripada hang keluar daripada api neraka ni, hang bagi kat aku semua, hang mau tak mau? Dia kata, aku akan bagi semua ya Allah. Tapi Tuhan kata apa? Sudah terlambat. Dulu aku minta ikat jamin daripada hang tak banyak ni, aku minta sikit je ikat jamin. Minta ikat jamin tu macam mana? Sehari hang semayang 5 waktu sembah aku, yang tu ikat jamin daripada api neraka. Aku minta ikat jamin, cari masa sikit lepas maghrib main mengaji untuk hang juga, tapi hang tak buat benda tu. Dulu aku minta sikit, tabung duk lalu buh sikit duit dalam tu, aku minta sikit, tapi hang tak pernah buat benda tu. Tapi tiba-tiba hari ni hang kata, kalau hang ada emas, hang ada kekayaan sepenuh langit dan bumi, hang sanggup bagi kat aku, semata-mata tak mau duduk dalam api neraka. Pasal apa dulu hang tak buat benda tu? Terlopong orang kafir ni, terlopong orang yang kufur nikmat ni. Nak jawab apa depan Tuhan? Boleh faham tuan-tuan? Balik muhasabah, tengok apa yang tak kena kat aku lagi, banyak mana lagi apa yang aku perlu berkorban untuk agama ni tuan-tuan. Apa yang kita buat untuk agama? Balik muhasabah tengok. Nabi SAW sebut dalam hadis, Nabi kata, akan datang, akan hampir, yushiku ala nasi zamanun, telah hampir kepada umat-umat aku, Nabi kata, di mana saat itu umat Islam akan dikerumuni oleh orang-orang yang bukan Islam, seperti mana satu talam yang ada makanan dikerumuni oleh orang-orang yang bukan Islam, makan dengan begitu rakus. Dipemakan dalam talam makanan tu, makan hak begitu rakus, sehingga kan sahabat kata, ya Rasulullah, adakah waktu tu kita sikit? Bal nahnu qalil, kita sikit kat waktu tu? Nabi kata, tak, bukan sikit, umat Islam ramai. Tetapi pasal apa umat Islam kena bunuh? Pasal apa sikit-sikit jahat umat Islam? Pasal apa bila sebut kata pengganas umat Islam? Pasal apa umat Islam begitu hebat dibunuh oleh orang bukan Islam? Nabi kata, hampa ramai di saat itu, tetapi ramai pun tak boleh buat apa, sebab hampa diumpamakan buih seperti mana buih lautan, yang ketika mana kena serang, kena pukul dengan ombak, habis ke semua, tak ada apa, walaupun nampak ramai. Nabi kata, di saat itu kamu terkena penyakit al-wahnu, penyakit cinta kepada dunia, takut kepada mati. Nabi kata, ni cinta pada dunia lah ni. Nak tolong umat Islam kita, tuan-tuan sekalian, tak berani, cinta pada dunia lah. Nak tinggal masa ni, sementara lepas maghrib dengan Aisyah ni, sikit aja masa, nak tinggal keluarga di rumah, berasa tak boleh ni, baru cuti sekolah ni, anak baru balik tadi ni, nak duduk sat dengan dia, nak tinggal yang tu sikit aja pun masa. Lepas Aisyah ni hang nyimbang lah dengan dia sampai pagi esok. Tak boleh. Boleh tuan-tuan kasar lagu ni? Saya duk risau juga, kata Ustaz Luqman ni selalunya bulan lepas nampak slow dia. Orang yang malah ni kasar tau. Nak bagi faham, kasar nak bagi faham. Kasar bukan kata kat orang kan. Nak bagi faham. Boleh faham tuan sekalian? Nabi kata macam tu. Lepas tu Nabi merungkaikan lagi benda tu. Pasal apa umat Islam hari ni kena bunuh? Pasal apa? Sebab Nabi kata apa? Sayusibu ummati da'ul umam. Pasal umat Islam telah ditimpa penyakit umat-umat yang terdahulu. Antara dia al-ashar wal-batar wat-takathur wat-tanajush wat-tabaghut. Nabi kata tu penyakit tu. Penyakit apa? Penyakit duk gila, pergi cari harta, kerja siang dan malam sampai tak ada nak mengaji, tak ada nak semayang. Takkan ada masa nak fikir umat Islam kena bunuh kalau hang semayang pun tak ada. Tuan-tuan nampak tak? Ini penyakit ni. Sebab tu orang tak fikir sangat, tak banyak sangat orang cerita bab Rohingya, bab Rakhine ni, tuan-tuan, tak banyak. Pasal apa? Pasal duk fikir tu, aku nak cari pangkat, aku nak cari harta, aku nak perbesar rumah, aku nak cari kereta baru, aku nak banyakkan tanah. Sebab duk fikir tu, tak ada nak fikir yang ni. Nabi kata wattabarut, duk salah, duk bergaduh sama-sama kita. Mana nak fikir benda ni?
Duk kata hang salah, duk kata kawan ni salah, duk kata kawan macam-macam, duk kata kira bergaduh dengan orang. Mana nak fikir bumi rahimnya? Duk hasad dengki tak puas hati. Dalam kerja tak puas hati, dalam masyarakat tak puas hati, dalam pangkat, dalam darjat tak puas hati. Mana ada masa nak fikir depan ni? Boleh faham tuan-tuan? Nabi habaq clear dan jelas kat kita. Sebab tu umat Islam tak mampu nak buat. Dalam satu hadis yang lain Nabi kata apa? Ada 3 doa yang aku minta kepada Allah. 2 Allah Ta'ala terima, 1 Allah Ta'ala tolak. Nabi bermunajat kepada Allah. Nabi kata aku minta kepada Allah, sa'altu salasa, aku minta 3 benda, tapi 2 benda Tuhan terima, 1 benda Tuhan tolak. 1 benda yang Tuhan terima apa? Jangan timpakan ke atas umat aku kemarau yang berpanjangan. Allah Ta'ala terima. Takkan kena kemarau berpanjangan. Hari tu panas sikit ni tuan-tuan sekalian. Panas sikit ni kat kita ni. Taklah sampai terbakar teruk pun tak ada kita ni. Sikit aja. Yang kedua Nabi minta janganlah sampai ditimpa banjir yang begitu besar. Tak ada, tak kena kat kita banjir. Dekat sikit-sikit aja. Ustaz di Kelantan, Ustaz tak tahu mana di Kelantan berapa ramai orang mati. Melainkan banjir hak besar betul-betul tuan-tuan sekalian. Tak kena kat kita. Yang ketiga Nabi kata aku minta kepada Allah supaya umat Islam tidak dikuasai oleh umat yang lain. Makna dia Nabi minta kepada Allah pemimpin kita ni di kalangan umat Islam juga, bukan di kalangan orang yang bukan Islam. Yang tu Allah Ta'ala tolak. Tetapi Tuhan bagi perincikan kepada Nabi. Tuhan kata apa? Sebenarnya bukan umat Islam yang pi bunuh Islam. Sebenarnya bukan orang bukan Islam bunuh Islam. Umat Islam sendiri yang pi bunuh Islam. Nabi perinci macam tu. Allah Ta'ala perinci kat dia macam tu. Apa makna dia tuan-tuan? Sebenarnya bumi rahimnya yang duk kena bunuh ni pasal apa? Pasal pemimpin-pemimpin umat Islam duk diam. Diam berarti hang merelakan. Hanglah yang sebenarnya yang membunuh, bukan depa ni. Walaupun hakikat dia kita tengok depa yang bunuh. Di mana pembesar-pembesar Islam? Di mana kesatuan OIC? Di mana orang-orang ASEAN, pembesar-pembesar ASEAN? Yang kemah sangat ni, persidangan sana sini, pasal apa? Hampa tidak membuka mulut. Boleh faham tuan-tuan? Di parlimen tak bunyi lagi, tak silap saya. Tapi di Pulau Pinang lah tengah duduk sidang DUN. Antara benda yang dibawa oleh timbalan Ketua Menteri 1 iaitu Datuk Rashid Hasnon. Boleh tuan? Okey. Datuk Rashid tuan-tuan sekalian, dia bawa usul tu. Dan semua orang semua yang berhormat dalam Dewan DUN Pulau Pinang tu semua pakat mangkit dan mengecam, termasuk orang bukan Islam. Mengecam kira lah ataupun kurang-kurang cakap juga sikit. Kan ustaz politik ke ustaz? Politik ke apa biar pergi kat depa lah. Janji Pulau Pinang, orang tanya Pulau Pinang dalam Dewan DUN depa dah bawa keluar lah, cerita cukup. Sebab kita kerja Pulau Pinang. Boleh faham tuan sekalian? Allahu Akbar. Itu antara ada yang disebutkan oleh Nabi SAW. Baik, dan dia kata apa dalam ni tuan-tuan sekalian? Dan yang bernama yauma yushabuna finnari ala wujuhihim, artinya hari yang dihelakan akan mereka itu atas mukanya masuk ke dalam api neraka jahanam. Tuan-tuan, hari itu siapa yang kufur kepada Allah, siapa yang duk lawan Tuhan, siapa yang tak buat benda-benda yang Tuhan pesan kat kita ni tuan-tuan, muka akan Allah Ta'ala letak di bawah, kaki diletakkan di atas dan diheret oleh malaikat. Ada 3 golongan tuan-tuan, 3 golongan yang Nabi SAW sebut. Satu golongan yang berjalan dalam keadaan membawa binatang tunggangan. Ni di padang mahsyar ni tuan-tuan, mereka naik binatang tunggangan. Hadis tu riwayat Imam Ahmad. InsyaAllah nanti kita baca. Kan kita baca dah dulu ni mukadimah. Satu golongan yang berjalan. Golongan yang berjalan ni ialah kadang-kadang main, kadang-kadang tak main, tapi semayang tak tinggal lah. Kan? Jemaah tu
Kadang-kadang mai, kadang-kadang tak mai lah. Benda hak baik apa semua dia buat, benda jahat adalah buat sikit-sikit. Kan, hak jenis macam ni kira berjalan ni kira berjalan macam orang biasa. Manakala yang ketiga pula berjalan menggunakan wajah mereka, kata Nabi SAW. Sehingga akan ada satu orang sahabat pergi tanya Nabi, ya Rasulullah, macam mana yang kata berjalan guna wajah ni, macam mana? Berjalan guna muka. Tuan-tuan cuba seret muka di atas apa nama atas jalan tak, tengok. Sekali nak balik, sekali abang kat kawan aku nak try rasa macam mana berjalan kot muka. Kaki dia suruh kepit di ketiak kita, naik motor, koyak minyak motor bagi dekat, muka kita heret, tengok. Jangan sampai di rumah, sampai tangtu sudah. Sedang tuan-tuan pegang-pegang tulang pipi ya. Pipi tak ada lah. Nabi kata, kalau Allah Ta'ala sebut, kalau Allah Ta'ala berkuasa untuk memperjalankan kita menggunakan kaki, Tuhan juga berkuasa untuk memperjalankan manusia menggunakan muka. Hari itu tuan-tuan, wal'ayazubillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita. Dan yang bernama yauma taqallabu wujuhuhum finnar, artinya hari yang dibalik-balikkan muka mereka itu di dalam api neraka Allah. Muka ni tuan-tuan, Tuhan akan bakar muka kita. Cuma satu je bagi orang Islam ni yang tidak akan terbakar adalah min athari sujud. Kesan sujud tidak akan terbakar. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang panjang, Nabi SAW sebut dalam tu Allah Ta'ala nak bagi rahmat kepada orang-orang yang duduk dalam api neraka, dimasukkan ke dalam syurga. Allah Ta'ala suruh malaikat pergi cari siapa di antara mereka ni yang selalu sujud ataupun yang pernah sujud kepada Allah, pernah semayang. Mungkinlah setahun 2 kali semayang. Yalah mai raya ya. Tuhan kata apa? Tarik mereka ni bawa keluar. Tuan-tuan jangan duk pegang macam tu ya. Oh, cantik aku memang dah buat 2 kali setahun pun. Duk pegang aku tu mampu. Tuan-tuan, tak apalah, nak pegang-pegang lah. Janji kena rendam api neraka dulu. Tuan-tuan, api neraka teruk. Malaikat pergi panggil, ambil. Bila ambil ni rentung pergi habis tuan-tuan sekalian. Cuma di asari sujud yang Tuhan kata pergi cari. Malaikat cari-cari, malaikat nampak di asari sujud. Asar ni kesan tempat sujud tu. Dia bukan kesan hitam ke apa dah. Mana ada kita sujud tu adalah kesan tu pada Allah Ta'ala. Tang tu tak terbakar, hak lain semua terbakar. Sehinggalah Allah Ta'ala suruh malaikat pergi ambil ma'ul hayah, air kehidupan, hampir mandikan kawan ni. Bila mandikan kawan ni tuan-tuan, hak hangus tadi ni, dia tumbuh balik badan, dia tumbuh balik tangan, kulit, naik elok balik seperti mana tumbuhnya tumbuh-tumbuhan selepas daripada banjir. Dia naik elok. Lalu mereka ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pergi masuk dalam syurga. Ya Allah, hebat tuan. Lalu Tuhan suruh malaikat pergi cari pula, hampir cari pula siapa-siapa yang atas dunia walaupun duk buat dosa besar tapi tidak mensyirikkan Allah. Dia ni kira tuan-tuan dosa apa dia tak buat, habaq semua dia buat. Cuma pergi jumpa Tok Bomo dia tak buat. Tok Bomo ni pun bahasa kita makna dia bomo ni ada 2. Ada satu bomo yang bomo patah, bomo guna yang Quran, yang tu pun bomo juga. Ada satu bomo hak jenis menurun ya. Kan? Dia pergi tang mana-mana, kawan main-main tak ada nak buka kasut lagi, dia tahu dah, dia tunjuk jari, aku tahu dah hamai pasal apa ni. Bomo ni kemai ya. Hamai cari motor hilang ke? Betul. Malam di Kuala Kedah ada kuliah ke? Malam ni. Kan? Tok Umar tu kata motor tu ada, dia kata bukan pijau pun. Dia mula ada 3 rumah selang pada rumah hang, ada rumah tak? Ada. Rumah tu belakang bergaduh dengan kawan, dia main dengan kawan tu. Kawan tu curi motor dah, nampak tak sekalian? Dia nak jadi cerita tu. Pemohon besar tu. Jadi dalam bahasa Melayu bomo lah, dalam bahasa Arab bomo tu disebut sebagai tabib. Dalam bahasa orang putih dia panggil doktor. Duk main kot tu ya. Boleh faham? Jadi bomo, jangan duk pergi marah bomo ni, kita pergi tengok juga. Kadang-kadang bomo patah, siapa yang buat perubatan Islam ke apa, yang tu bomo lah bahasa kita. Sakit duk pergi marah dia pula, cukup tak pakai bomo lagu ni bersorban besar saja, mampu ya. Boleh faham tak sekalian? Jadi bomo dia ada 2. Hak satu lagi hak bomo karut tu, ataupun bahasa kita kata dukun. Dukun tu karut. Boleh faham tak?
Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ni dia kata apa? Dan bernama yaumala yajzi walidun an waladih, dan hari yang tiada dapat balas bapa itu daripada anaknya, dan juga tiada dapat apa-apa sesuatu oleh anaknya daripada bapaknya. Ada pak pun tak boleh tolong, ada anak pun tak boleh tolong. Nak tolong lagu mana tuan-tuan? Pak dengan anak duk ada satu sama-sama, kan? Hang buat tak tolong aku, saya nak tolong macam mana? Dia kata kat ayah dah, saya pun duk kena berdiri dengan ayah tadi. Nak tolong lagu tuan-tuan. Yang nak anak, yang kata anak soleh yang boleh tolong kita ni zaman bila? Zaman duduk dalam kubur ya. Yang Nabi kata idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salasin sadaqatin jariyah ilmin yuntafa'u bih wa waladin salihin yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan kita tuan-tuan. Waktu bila? Waktu kita duduk dalam kubur ya. Sebab dia buat amalan dapat kat kita, dia buat amalan dapat kat kita, pasal dia duk buat amalan. Dia pun duk kena berhenti, duk kena berdiri dengan kita di padang mahsyar. Dia nak buat amalan lagu mana? Sama juga macam bapa kepada anak. Boleh faham? Anak dah meninggal dulu, pak dia duk minta doa kepada dia, pak lah duk buat amalan-amalan sedekah bagi dekat dia. Tak apalah pak hidup lagi. Ni dengan pak-pak pun duduk berdiri sendiri, berdiri sama-sama di padang mahsyar, nak tolong lagu mana? Boleh faham tuan-tuan sekalian? Baik, kita baca sikit nak habis nak habis ni. Baik, dan dia kata apa kita tuan-tuan sekalian? Dia kata dan yang bernama yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi. Artinya hari yang lari seseorang daripada saudaranya dan ibunya dan bapaknya. Hari itu pakat lari habis. Kan? Yang lari apa? Mar'u yauma yafirrul mar'u min akhi. Kawan akan lari daripada kawan, adik-beradik lari daripada adik-beradik, abang lari pada adik, adik lari pada abang, kau lari pada adik, adik lari pada kau. Mau tak lari tuan-tuan sekalian? Duk jadi rebah belakang kat kita ni. Lari wa ummihi wa abi, mak lari pada abah, abah lari pada mak, suami lari pada isteri, isteri lari pada suami, anak-anak lari pada ibu bapa, ibu bapa lari pada anak-anak. Lari. No, duk fikir no. Jumpa kawan tuan-tuan sekalian. Kawan kata hang rajin duk mai ke masjid, hang rajin mai ke surau, tapi pasal apa hang tak pernah ajak aku selalu? Hang tak pernah ajak aku mai pun. Waktu tu sangkut kita. Waktu tu kita nak kata kat dia, aku nak ajak lagu mana? Hang buat muka apa muka tak orang mengaji. Aku nak ajak aku mana? Tak kena jawapan tu. Boleh faham tuan-tuan? Yang saya paling takut ni kawan-kawan kita bukan di kalangan umat Islam. Kita paling takut duk berkawan sekali, tapi langsung di mulut kita ni kata ni Chong, you tak masuk Islam ke? Tak pernah langsung tanya kepada dia macam tu. Dia akan tuntut kita. Kita pula nak jalan cantik masuk dalam syurga, dia panggil Tuhan, dia kata Tuhan itu haji ya, mampu kita. Kita nak kata apa? Yang jadi lagi teruk, kita pergi tunjuk akhlak yang tak baik depan dia pula, sampai dia tengok kita, dia nampak lecehnya Islam tu. Dia kata puasa ni you tak puasa. Dia kata orang bagus-bagus yang puasa, aku tak puasa. Dia kata itu sudah azan tu, isu sudah azan, you tak lapis semayang. Dia kata aku uzuk Chong, hang mana tahu, hang kafir. Dia kata kat kawan tu. Boleh faham tu tak? Lagu kasar sungguh malam ni. Lepas geram. Allahu Akbar. Nak bagi tuan-tuan faham, dua kali saya doang. Boleh nak? Baik. Boleh faham tuan-tuan? Kita takut yang tu, ya. Saudara kita bila tengok kita ada benda yang tak selesai dengan dia, kita bergaduh dengan dia tuan-tuan, dia dah hulur tangan meminta maaf kat kita, kita tak mau maafkan dia, disebabkan tu kita sangkut. Yang tu paling kita takut. Kita ada hutang dengan kawan-kawan, dengan adik-beradik, dengan jiran tuan-tuan, yang tu dengan mak, dengan ayah, ada dosa kita pada mereka ada tuan-tuan. Kadang-kadang kita sebagai ibu bapa ni tuan-tuan, bila tuan-tuan fikir panjang-panjang agak-agak ni macam mana nanti kalau kita meninggal, isteri kita tu pandai tak pandai lagi baca Quran, isteri kita semayang tak semayang, kita fikir macam tu. Anak-anak kita lagu mana? Anak doa abang ayah, cik nak pergi sekolah agama, hang nak jadi apa kalau pergi sekolah agama? Bila besar ni tuan-tuan, bila tengok kelakuan anak kita, baru duk main menyesal. Allah, dulu kalau aku tak halang dia, kalau aku suruh dia pergi mengaji agama, tak jadi lagu ni, baru duk main menyesal. Kalau atas dunia pun menyesal, di hadapan Allah lagi menyesal tuan-tuan. Wal'ayazubillah. Jadi pelan-pelan lah kita berubah.
Biasalah kita semua ada zaman silam dia. Semua kira ada zaman kegelapan, zaman jahiliah, semua ada. Nak boleh mai ke surau hari ni, tak boleh mengaji ni, Allahu Akbar. Kalau sembang balik semua tuan-tuan, dia kata ustaz saya lama dah buang. Dia kata, lama dah buang apa tak tahu. Dia kata lama dah ni, dia kata ni kalau ikut dulu ustaz, duk cerita lama tak usah dah cerita lah ni, kita buka buku baru apa betul hak mana hak tak betul. Boleh faham tuan-tuan? Dulu dia dengan isteri dia macam mana? Yalah, isteri dia jumpa dia pun duk pakai seluar pendek lagi, duk bengai ikan tepi kola kan. Dengan bini dia pula waktu tu duk koyak minyak mutu Vespa pak dia dulu, duk balas petang-petang dengan rambut free hair dengan apa, duk tang tu bercinta tuan-tuan. Pasal apa? Pasal bini dia pergi belah dia jatuh dalam kolam. Dia jatuh, bini dia terjun pergi selamatkan dia pula. Lepas tu selamat waktu tu lagu Kuch Hotahir dimulakan. Bila mata bertentang mata, apa cintalah maklum dua-dua orang ni. Bila bercinta apa semua dah dapat anak apa semua, waktu tu tak pakai kelumbung apa lagi dah. Bila mai perubahan lah ni dengan zaman lah apa semua ni, orang pakat umur pun dah mula mai semayang di masjid. Orang perempuan pun kadang-kadang pakai, kadang-kadang tak pakai. Pi tengok orang mati pakai kelumbung, pi pegang kenduri pakai kelumbung, keluar pi sidakan tak pakai. Tu nak ajak yang tu dia nak abang kata hang pakailah kelumbung. Dia kata abang tu saya duk belagak jadi ustaz dia cakap lagu tu. Kawan ni pun senyap, tak kata apa. Ni duk dengar ni, macam mana aku nak balik jumpa dengan singa betina aku nak abang, macam mana ustaz ni abang tu. Dia nak lawak buat lagu tu, tak boleh. Pelan-pelan lah. Doa jangan dilupakan. Boleh faham tak sekalian? Pelan-pelan, ubah pelan-pelan kan. Balik kata jom kita pi mana-mana berjalan pi apa Pasifik ke apa, dengar Pasifik kelang kabut duk dalam kereta siap dah balong ni. Pi Pasifik, pi cari tudung ke apa, kita pi tempat-tempat hak jenis macam tu. Kalau ada tudung di Pasifik lah, kita pi buat lama sikit ni, tudung ni bagus besar ni, bagi banyak sikit tuan-tuan. Antara yang macam anak-anak kita, 5 tip untuk nak bagi anak-anak ni solat, kita kongsi bila sikit. Kebetulan dalam bab solat ni pun tuan-tuan benda penting juga. Yang pertama, kita kena solat. Nak bagi anak semayang, kita kena semayang. Boleh faham? Kadang-kadang kita duk suruh anak semayang, kita tak semayang. Anak nak semayang ke mana? Duk suruh anak baca Quran, kita Quran pun tak baca, nak baca lagu mana? Yang kedua tuan-tuan sekalian, ajak dia solat bersama dengan kita. Kita jadi imam. Boleh faham tuan sekalian? Belajar jadi imam mula pada hari ni. Kalau kita tak boleh jadi imam pun tuan-tuan, suruh anak jadi imam kan. Cari hantar anak pergi mak tafi berimam dengan dia kan. Tapi kita nak baca ni yang tak mau semayang ni, tak mau semayang ni tuan-tuan, kita kena jadi imam. Nak buat macam mana? Abang kat dia, ayah boleh jadi imam lohok ngasaknya, subuh, maghrib, isyak habis mayang di masjid, jom ayah kita pergi sekali. Awak siapa ayah? Sajalah subuh tu kena pergi mayang jemaah. Padahal dia tak wani nak baca Quran. Maghrib dia kata tak apa, habis maghrib boleh mengaji. Dia kata duk ajak budak ni. Jadi lohok ngasak, ayah jadi imam. Kemah dia kata. Kan? Kebetulan hari tu hujan lebat apa semua, maghrib di rumah. Anak siap duk tunggu duduk hampak ke sejadah dah. Dia kata punggah, keluar boleh ayak masuk, keluar boleh ayak masuk, keluar boleh ayak. Tu dia jadi lagu tu. Anak kata kan ayah nak komat ni. Komat lu kan. Komat, anak pun komat lama, dia pun duduk tang tu punggah dah. Lah kali bagi anak tadi mah. Allah. Ada tak jenis macam tu ada. Yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan sekalian, kita berikan kepada mereka kelengkapan dan juga sokongan kepada anak-anak ni. Pergi cari kepiah, pergi cari baju, pergi cari kes jadah, pergi cari apa, bagi sokongan dekat dia. Lepas tu bila anak dah mula boleh semayang tuan-tuan, puji anak tu boleh semayang walaupun umur dia 30 pun. Dia kata ayah cik balik semayang Jumaat, Allah bagus nak ayah. Macam ni pun anak ayah umur 30 buat macam mana? Waktu tu dia mula kena semayang. Ni kita pitibai dia baru nak start mutu pergi mana pada Jumaat. Umur 30 baru nak pergi semayang. Baru sedar. Bubuh lagu tu. Dia pun tutup mutu balik lena balik. Boleh faham tuan-tuan? Allahu Akbar. Yang keempat, lepas daripada kita bagi sokongan dia apa semua, yang keempat, berdoa kepada Allah, jangan kita tinggalkan.
Doa kepada Allah. Boleh faham tuan sekalian? Doa, ya Allah. Tuan-tuan duk berdoa. Anak kita, orang perempuan lah, saya dah habaq bulan lepas, saya habaq lah kot. Kita kadang kita kerja duk merepek kat suami, merepek kat anak-anak. Habis-habis tu doa. Walaupun kata kat suami, ustaz mengajak tekat Isya pukul 9, yang balik sampai pukul 12, ustaz mana mengajak? Yalah, suami pun duk tibai ustaz. Ustaz pedegah sampai pukul 12. Omong besar dia kata. Kan? Bini pun tahu. Jadi habis-habis tu, ya Allah, bagilah suami aku pergi tempat bagus-bagus, ya Allah, janganlah duk jadi kaki pembohong lagu ni. Aku pun tahu, dia tahu kan, bini tahu kata-kata suami. Minta ke Allah ni, kira duk hantam suami tak kena lah. Betul. Yang keempat, yang kelima tuan. Yang kelima, lepas daripada berdoa tuan sekalian, Allahumma salli ala Muhammad. Yang kelima ni lupa dah. Bulan depan nasi abang yang kelima. Lupa dah. Tadi baru duk ingat. Allahu akbar. Bulan depan kan. Hari kalau duk ingat tadi lagi panjang masa kita. Nah, peringat nah. Peringat bulan depan insya-Allah peringat kita. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Buat dekat tu dulu. Balik buat tu dulu. Tu kira okey dah tu. Kira okey dah tu. Baik. Dan dia kata apa, dituliskan dan yang bernama yauma la yanfa'u malun wala banun, artinya hari yang tiada berguna harta dan juga anak-anak. Maka di sinilah diringkaskan nama-nama hari kiamat itu atas mengambil timbang rasa bagi diri jua. Itulah di antara ringkasan nama-nama hari kiamat. Antara dia yang disebutlah itu apa? Hari yang tak ada manfaat harta dan juga anak-anak, tak ada manfaat tuan-tuan. Harta yang manfaat adalah harta sekarang ni yang kita buat, yang kita infakkan kepada Allah. Itulah harta yang manfaat. Di sana nanti ketika mana kita pergi sana, tuan-tuan, kadang-kadang kita buat, kita pun tak tahu. Tuan-tuan main berjalan ke masjid, bila benda tu dah jadi selalu, jadi amalan dah tuan-tuan, keikhlasan tu dah mula ada. Tiba-tiba itu dikira oleh Allah Ta'ala setiap langkahan tuan-tuan. Tuhan ciptakan, Tuhan bina satu mahligai di sana no. Kita pergi sana terkejut, Tuhan, apa ni? Untuk siapa ni? Tuhan kata, inilah rumah untuk hang yang duk berjalan khutwah, yang duk berjalan langkahan kaki hang tu, aku binakan kepada hang satu mahligai. Terkejut kita tuan-tuan sekalian. Siapa yang membangunkan surau, membangunkan masjid? Nabi dah habaq, man bana masjidan, siapa yang membangunkan tempat semayang, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah Ta'ala akan buat satu rumah kepada dia di syurga. Tuan-tuan bukan bagi apa pun, tuan-tuan bagi kipas yang satu, tapi Tuhan buat rumah tu kepada tuan-tuan. Tuan-tuan bukan buat apa pun. Dia kata, siapa nak wakaf kapet ni? Tuan-tuan, satu kaki RM10, saya nak ambil RM10. Satu kaki ya tuan-tuan ambil, Tuhan bina satu rumah kat tuan-tuan. Nampak tak? Sikit aja yang kita tolong ni, sikit aja yang kita buat, Allah Ta'ala bagi kat kita lebih daripada tu. Itulah hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Baik tuan sekalian, kita berhenti dekat tu. InsyaAllah tuan, pada bulan depan kita akan sambung barang yang ditanya manusia di sisi Tuhannya. Masalah yang keempat, dia ada satu. Dia sebenarnya bila kita meninggal ni tuan-tuan, yang pertama dia alam barzakh kita akan kena tempuh. Pada alam barzakh kita akan dibangunkan semula oleh Allah. Yang tu yang kata tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala dia ada dua, satu ulama sebut, dia ada tiga, kata satu ulama sebut. Maknanya yang pertama, bila ditiup kali pertama, hancur semua. Hancur semua tuan-tuan. Lepas tu bila dah hancur semua, Allah Ta'ala bangunkan malaikat Israfil. Tiup pula kali kedua. Bila ditiup kali kedua, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Ayat tu yang kita selalu baca tu. Bila tiup kali kedua, pakat mangkit semua. Antara mula-mula yang dibangunkan adalah baginda Nabi SAW. Nabi mangkit dulu tuan-tuan. Bagi orang hak celaka bila mangkit tuan-tuan sekalian, dia kata apa nama dalam ayat ayat hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun. Kan ayat sebelum tu macam mana? Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Orang hak celaka ni mangkit-mangkit ni duk sambil duk geser biji mata. Qalu ya wailana. Wailana ni wail ni celaka. Weh, celakalah kami. Man ba'athana min marqadina. Siapa yang bangunkan kami ni? Mampulah kami hari ni. Depa jawab sendiri, hadza ma wa'ada ar-rahman. Memang betul hari inilah kita nak kena dengan Allah Ta'ala. Pasal atas dunia dulu kita duk lawan Allah Ta'ala. Hari ni kita nak kena mampu hari ni.
wasadaqal mursalun, dan benarlah para utusan Allah Ta'ala yang diutuskan. Tuhan hantar Nabi, betul Nabi. Tuhan hantar tok guru duk main mengajar kita, duk baca hadis apa semua, benarlah apa yang disebutkan dengan bacaan-bacaan mereka itu. Waktu tu baru kita kata betul. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Mangkit pergi habis semua. Bila mangkit pakat berjalan, fa idahum jami'ul ladaina muhdarun, berjalan ramai-ramai, senyap jalan sampai di ardun baydha, di satu padang yang begitu putih, satu padang yang begitu luas tuan-tuan. Rupa-rupanya dengan menatang pakat duk ada apa semua, dengan kita pakat kaki duk pijak antara satu sama lain waktu tu. Maka di saat itulah tuan-tuan sekalian, ada di kalangan umat manusia, kata Nabi, dia minta untuk apa? Untuk nak bagi cepat hisab dia, yang tu je, bukan nak minta masuk syurga. Minta nak bagi cepat aja masuk dihisab oleh Allah, pasal tak tahan tunggu dah. Boleh faham tuan-tuan? Sebab tu ingat dulu saya buat perumpamaan macam mana? Kita pergi hospital, dulu hospital lama. Kan hospital lama nak duduk payah, orang ramai. Kita mai awal pun nak kena berdiri. Lah kali kita sembang dengan satu orang haji, dia kata, kalau dapat jumpa doktor pun kira cantik lah. Kalau awal, bukan doktor bagi ubat, boleh jumpa doktor pun kira cantik lah. Pasal apa? Tak larat nak berdiri lama sangat. Yang tu baru di hospital, ni di padang mahsyar. Maka di saat tu tuan-tuan sekalian, semua orang tidak dapat berganjak ke mana-mana melainkan ditanyakan dengan 5 soalan. Ada hadis Nabi yang kedua, Nabi kata 4. La tazulu qadama 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an 4. Nabi kata tidak akan berganjak 2 tapak kaki kita sehinggalah kita ditanya apa soalan 4 soalan itu. Apakah soalan tu tuan-tuan sekalian? Bakal menyusun pada bulan hadapan insya-Allah. Kan saksikanlah, coming soon, to be continue. Saya kalau lah memang cakap orang putih. Baik muslimin dan muslimat Ramadan. Tuan-tuan, ada orang minta hajat kepada kita sikit untuk kita bacakan tahlil untuk orang kampung kita yang meninggal Jumaat baru ni. Hajah Rakyah, dia dia bertunggal. Kita baca sikit tahlil untuk dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Baik tuan-tuan sekalian, jadi saya mohon maaf kepada tuan-tuan sepanjang kuliah saya terkasar bahasa, terlanjur bicara, terlajak kata. Jadi kita tanda dekat tu, kita buh hari bulan hari ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.